Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Tahukah anda bahawa peristiwa Isra' Mi'raj mengandungi beberapa isyarat yang besar dan penting kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam secara keseluruhannya. Isyarat-isyarat ini wajar difahami dan dijadikan pedoman dalam kita mendepani hakikat penjajahan Zionis di Palestin pada hari ini. Peristiwa Isra' dan Mi'raj yang diabadikan di dalam Al-Quran merupakan satu proses pengukuhan dan penyucian kerohanian. Perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha, bahkan melampauinya serta kembalinya ke Mekah dalam waktu yang sangat singkat, merupakan tantangan terbesar sesudah Al-Quran diturunkan kepada umat manusia. Isra' dan Mi'raj adalah pemberian keistimewaan kepada Nabi sebagai Rasul Allah lain dari para Rasul-Rasul sebelumnya. Peristiwa ini sangat dahsyat dan menggoncangkan iman para muslimin. Pada ketika yang sama, memberi gambaran kepada situasi manusia di akhirat nanti. Peristiwa Isra' Mi'raj jika dilihat dari perspektif keilmuan barat adalah sebagai sesuatu yang tidak ilmiah, tetapi hanya satu dogma dan hanya satu sistem kepercayaan. Bagaimanapun, jika dilihat dari perspektif keilmuan Islam, maka persoalannya menjadi sesuatu yang lain. Ia tetap ilmiah dan benar kerana dalam konsep Islam, ilmu, di samping memiliki paradigma deduktif-induktif, tetap mengakui paradigma transenden dan yang tidak terlihat oleh mata kasar. Pengakuan adanya hal-hal yang bersifat metafizik, misalnya tentang wujudnya Allah, para malaikat, hari kebangkitan, syurga, neraka dan sebagainya. Ia merupakan kebenaran yang tidak memerlukan bukti empirik. Bahkan persoalan-persoalan metafizik tersebut adalah realiti bagi orang Islam. Para keilmuan barat sengaja tidak mahu memahami bahawa wahyu dan kenabian merupakan perkara ghaib yang tidak tunduk terhadap ukuran panca indera dan keterbatasan akal fikiran. Isra' Mi'raj juga jelas bukan saja mencabar ilmu manusia dalam mentaakulkan kebenaran, malah memaparkan postulata sains, iaitu kebenaran ilmu barat hasil amalgamasi adab Judeo-Kristian, adalah penuh dengan sangka, kepalsuan, tipu muslihat, prejudis dan pembohongan atas nama kesombongan dan sekularisme. Peristiwa ini juga memberitahu manusia akan kesucian kota Mekah dan Baitul Maqdis serta kawasan-kawasan sekitarnya. Isra' Mi'raj juga adalah peristiwa bagi Nabi Muhammad untuk menjejaki sambungan misi baginda dari misi Nabi-Nabi sebelumnya. Tanda-tanda yang diperlihatkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu Isra' Mi'raj itu menyegarkan kembali tugas suci baginda sebagai Khatamul Anbiya. Di Baitul Maqdis, baginda mengimamkan solat bersama para anbiya. Dari segi dakwah pula, peristiwa ini menggambarkan bahawa terjalinnya hubungan antara Islam dengan agama-agama yang dibawa Nabi-Nabi sebelumnya. Ia menghubungkan akidah tauhid sejak Nabi Adam kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa dan lain-lain sehingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penyempurna kepada risalah kenabian. Demikian firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 4 dan 5 yang bermaksud, "Dan kami menyatakan kepada Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan melakukan kerosakan di bumi, iaitu Palestin, 2 kali. Dan sesungguhnya kamu akan berlaku sombong angkuh dengan melampau. Maka apabila sampai masa janji, iaitu untuk membalas kederhakaan kamu, kali yang pertama dan 2 itu, kami datangkan kepada kamu hamba-hamba kami yang kuat, gagah dan amat ganas serangnya. Lalu mereka menjelajah di segala ceruk rantau untuk membunuh dan membinasakan kamu. Dan sebenarnya peristiwa itu adalah satu janji yang tetap berlaku.
Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan Baitul Maqdis sebagai persinggahan Nabi kerana mahu menunjukkan kepentingannya kepada umat Islam. Di sinilah terikatnya roh dan jiwa para nabi dan rasul. Oleh kerana itu juga, bumi Palestin ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi tempat pertembungan dan perebutan kuasa-kuasa besar dunia sejak zaman dahulu, juga zaman sekarang dan zaman-zaman yang akan datang. Bumi Palestin dan Baitul Maqdis ini akan menjadi titik kepada kemuncak pertembungan akhir antara golongan hak dan batil apabila tiba masa dan ketika yang berada dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda berlakunya kiamat yang telah dinyatakan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadis banyak berlegar di bumi Palestin yang bertuah ini, seperti bahawa bangsa Yahudi akan kembali ke Palestin, bahawa Nabi Isa AS akan memerdekakan Baitul Maqdis, bahawa kumpulan Islam yang benar akan berkubu di Baitul Maqdis dan kawasan sekelilingnya, bahawa peperangan terakhir antara orang beriman dan Yahudi akan berlaku di Palestin, bahawa Dajjal akan dibunuh di Palestin, bahawa ibu negara kepada khilafah Islam di akhir zaman akan berpusat di Palestin, bahawa Ya'juj dan Ma'juj akan dibinasakan di Palestin. Justru tidak pelik bumi ini sentiasa menjadi rebutan, khususnya kepada penganut agama Yahudi, Nasrani dan Islam, oleh kerana kemuliaannya disebut di dalam semua kitab-kitab samawi. Di antara kepentingan Masjid Al-Aqsa pula adalah seperti yang berikut. Masjidil Aqsa adalah merupakan kiblat pertama bagi umat Islam sebelum ianya dipindahkan ke Masjidil Haram. Masjidil Aqsa adalah masjid kedua dibangunkan di muka bumi. Masjidil Aqsa adalah masjid yang ketiga suci di dalam Islam. Al-Quran menyebut Masjidil Aqsa dengan sifatnya yang bermaksud, yang sudah kami berkati sekelilingnya, menggambarkan keberkatan yang mengelilingi dan melimpah masjid itu. Isra' Mi'raj adalah syarat perpindahan kepimpinan manusia daripada Bani Israel kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi tanda supaya umat Islam tidak sesekali berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas bahawa peristiwa ini benar-benar mencabar rasional, iman serta akidah umat manusia. Ia bukanlah peristiwa hanya untuk diingati sehari dalam bulan Rejab, tetapi hakikatnya untuk diingat sepanjang masa akan kebesaran Allah dan betapa manusia tidak terlepas dari sunnah ilahiyah dan akan dipertanggungjawabkan atas akidah dan setiap pelakunya. Hakikatnya, Isra' Mi'raj mengajar kita tanpa henti dan terus-menerus untuk sama terlibat bagi membebaskan Al-Aqsa dari Yahudi Zionis. Marilah kita berjihad mempertahankannya.